آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kudrah ini, kudrah sifat yang ketujuh itu, ada baginya bagi kudrah beberapa ta'alluq. Beberapa ta'alluq. Tengok ejaan dia tu, ta'ain lam qaf, ta'alluq. Asalnya ta'allaqa ya ta'allaku, ta'alluqan, ta'alluq. Gi kepada Melayu jadi ta'luq. Jadi ta'ain lam waw qaf, ta'luq. Jadi Melayu jadi ta'luq. Di asalnya macam dalam ejaan, dalam pati faridah ni, ta'alluq, ta'ain lam qaf, tasydid atas lam bagi hadapan, ta'alluq. Ta'allaqa ya ta'allaku, ta'alluqan, ta'alluq. Jadi pindah Melayu jadi ta'luq. Dan kudrah ini ada baginya beberapa ta'alluq. Ta'alluq ni kalau kita pendek perekah, kita panggil ke ada khijaan, ada khija, ada tugas. Kalau biasa Tugu sebut ada tagang. Kita bahasa standard kita sebut tagang tu tak kenal dah. Ada tagang, ada tugas, ada kerjaan. Tu ta'alluq. Yang mana mulai daripada sifat qudrah sampai pada sifat kalam, sifat ma'ani yang 7 ada ta'alluq, melainkan sifat hayah. Sifat hayah tidak ada ta'alluq. Ta'alluq ni tugas. Mana contohnya kudrah ta'alluqnya mengada meniada. Iradah ta'alluqnya menentu, menetap, memutuskan. Ilmu ta'alluqnya mengetahui. Tu kerja dia, tugas dia. Sama ta'alluqnya mendengar akan perkara-perkara yang ada. Basar ta'alluqnya adalah melihat akan perkara-perkara yang ada. Adapun hayah, sifat penghidup, dia tidak ada ta'alluq. Menghidupkan, menghidupkan tu ta'alluq qudrah. Hayah tidak ada ta'alluq. Jadi tinggal 6 sifat yang ada ta'alluq. 6 sifat ada ta'alluq. Adapun wujud kidam bakak tak ada ta'alluq. Sifat wujud, apa tugas dia? Mewujudkan makhluk. Mewujudkan makhluk, ta'alluq qudrah. Sifat kidam, sifat sedia, ta'alluqnya apa? Tugasnya apa? Tak ada. Sifat bakak, sifat kekal, ta'alluqnya apa? Mengekalkan syurga dan neraka. Itu ta'alluq qudrah. Jadi sifat-sifat lain tak ada ta'alluq. Tak ada tugas, tak ada kerjaan. Mula daripada sifat qudrah sampai ke sifat kalam, kecuali sifat hayah. Jadi 7 tolak 1 jadi 6. 6 sifat makni ada ta'alluq.
Kemudian 6 sifat ni ada takluk, dipecah pula pada 3 bahagian. Ni kadang-kadang kalau pengajian tu saya pakai whiteboard, saya tulis no 3. Takluk kepada perkara mungkinun, perkara yang harus ada, harus tiada, kudrah, iradah. Takluk kepada sekalian, hak wajib pun dia bertakluk, hak mustahil pun dia bertakluk, hak harus pun dia bertakluk, ilmu dan juga kalam. Bertakluk kepada perkara yang maujudat, perkara yang ada sahaja. Perkara yang ada. Bila perkara yang ada, wajib, mustahil, harus. Hak mustahil tak masuk, sebab mustahil benda yang bukan ada. Hak ada 2, ada qadim, ada yang baharu. Hak ada qadim ni, hak wajib ada, zat Allah dan sifat Allah. Ada yang baharu, yang harus ada, zat kita dan sifat kita. Jadi hak ada ni sama basar bertakluk. Allah yang bersifat dengan basar, contohnya melihat akan zat Allah yang qadim. Allah yang bersifat dengan basar melihat akan zat kita yang baharu. Ada. Jadi sama basar bertakluk kepada perkara yang ada. Perkara yang ada. Sama ada perkara ada tu hak wajib ada, zat dan sifat Allah. Allah yang bersifat dengan basar melihat tak zat Allah. Melihatlah zat Allah. Allah bersifat dengan basar melihat akan zat Allah yang qadim. Allah yang bersifat dengan basar melihat akan zat kita, tubuh kita yang baharu. Benda tu ada, sama basar bertakluk. Jadi kudrah iradah bertakluk kepada benda yang harus, mungkinun mungkinat. Ilmu dan kalam bertakluk pada perkara yang harus, perkara yang wajib dan juga perkara yang mustahil. Allah yang bersifat dengan ilmu, tahu tak berkaitan dengan zat Allah? Tahu tak? Tahu. Allah yang bersifat dengan ilmu, tahu tak berkaitan dengan sifat Allah? Tahu. Allah yang bersifat dengan ilmu, tahu tak sifat ilmu Allah? Tahu. Faham ni? Allah yang bersifat dengan ilmu, tahu tak berkaitan dengan zat Allah? Tahu lah. Itu tahu akan perkara yang wajib. Allah yang bersifat dengan ilmu, tahu tak sifat-sifat Allah? Tahu. Allah yang bersifat dengan ilmu, tahu tak akan sifat ilmu Allah? Tahu. Hak wajib tu orang tahu. Hak mustahil tu orang tahu ke tak? Hak mustahil tu orang tahu ke tak? Tahu lah. Kan hak mustahil benda tak ada. Dan benda tak ada pun tahu lah. Kita tahu benda tak ada. Kita tahu tak benda tak ada? Tak ada duit, tahu tak? Tahu tak ada duit? Tak ada anak, tahu tak? Tak ada bini, tahu tak? Tak ada tok lelaki, tahu ke tak? Benda tak ada, tahu tak? Tahu lah. Tahu kau mana? Benda tak ada, tahu kau tak ada, kau mana lagi? Mana perkara mustahil? Anak Allah, isteri Allah, mustahil. Tuan tahu ke tak? Tuan tahu lah. Tuan tahu ke mana? Anak Allah tak ada. Itu tahu mustahil. Isteri Allah tak ada. Itu tahu mustahil. Misal gitu. Tahu mustahil. Anak Allah tuan tahu. Tahu macam mana? Tahu kok tak ada. Bukan kata mana contoh tahu mustahil. Tahu tak ada anak. Tak kena contoh tu. Bukan tahu tak ada anak. kita main dulu, main kat luar dulu takluk ni. Kita buat kudrah ni. Kita main kat luar dulu. Kita buka dulu minda. Apa beza? Tahu anak Allah tak ada. Tahu tak ada anak bagi Allah. Sama tak? Kalau cakap Melayu macam sama tak? Tak sama. Tahu anak Allah tak ada. Kenapa dia? Tahu perkara mustahil. Tahu tak ada anak. Tak ada anak ni mustahil ke wajib? Tak ada anak ni mustahil ke wajib? Tak ada anak bagi Allah mustahil ke wajib?
Mustahil. Wajib. Tak ada anak tu wajib. Dan mustahilnya anak Allah. Tu mustahil. Tahu mustahil, tahu anak Allah tak ada. Dia kena cakap gitu. Orang panggil contoh tahu mustahil. Tahu tak ada anak. Allah Ta'ala mengetahui tak ada anak. Tak ada anak bukan mustahil. Tak ada anak wajib. Tak ada kena contoh. Contoh kata tahu mustahil. Mana tahu dah mustahil? Tahu tak ada anak. Tak kena contoh. Sebab tak ada anak bukan mustahil. Tak ada anak tu wajib. Tak mustahil juga apa? Anak Allah. Tahu akan anak Allah. Tu tahu mustahil. Tahu kau mana? Tak ada. Dan moga anak Allah tak ada. Kan tahu kau tak ada dah. Kan tahu kau ada. Jahil lah pulaknya. Benda tak ada tahu ada. Tapi nak ceritanya, mana contoh tahu mustahil? Ilmu. Tahu anak Allah. Mustahil. Tak ada. Tahu tak ada anak. Tak ada anak bukan mustahil. Tak ada anak tu wajib. Tak kena contoh tu. Ayat tu je lah. Ke jadi payah nak faham. Dah apa beza tahu anak Allah tak ada dengan tahu tak ada anak bagi Allah? Tahu hak mustahil ni, tahu anak Allah tak ada. Tahu mustahil. Tahu tak ada anak. Allah Ta'ala mengetahui bahawa tak ada anak. Tak ada anak. Tak mustahil. Tak ada anak tu wajib. Cerita gitu je lah. Tahu hak harus. Tahu. Tuan tahu kita ni lah. Tuan tahu belaka. Hak wajib tuan tahu. Hak mustahil tuan tahu. Harus tuan tahu. Kalam sama juga. Hak wajib, hak mustahil, hak harus. Kan ada Quran kan? Cerita perkara yang wajib. Cerita perkara yang wajib dalam Quran. Dalam Quran cerita juga perkara yang mustahil. Dalam Quran cerita juga perkara yang harus. Tu takluk kalam. Wajib, mustahil, harus. Adapun kita bicara kudrah iradah, hanya bertakluk dengan perkara yang harus juga, yang dipanggil mumkinun. Hak wajib, zat Allah, sifat Allah, tidak berkait dengan kudrah. Hak mustahil, anak Allah, isteri Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Iradah hanya bertakluk pada mumkinun, perkara yang harus. Ilmu dan kalam wajib, mustahil, harus. Sama dan basar bertakluk kepada maujudat, tiap-tiap benda yang ada. Dia gitu. Benda yang ada ni ada yang wajib ada, yang koding. Benda yang ada ni ada yang harus ada, benda yang baru. Janji benda ada, sama basar bertakluk. Jadi 6 sifat ada takluk. Nak molek lagi kita buat gambar rajah, pecah 2, pecah 3. Kudrah iradah, mumkinun, perkara harus. Ilmu dan kalam, wajib, mustahil, harus. Sama' dan basar, perkara yang ada. Gitu. Jadi 6 sifat ni ada takluk. Ni kudrah ada baginya, bagi kudrah beberapa takluk. Kemudian pembicaraan takluk ni di antara ilmu yang wajib kepada kita mengetahui. Wajib kita tahu berkaitan dengan takluk kudrah, takluk iradah, takluk ilmu, takluk sama', takluk basar dan takluk kalam. Wajib atas kita mengetahui sebagai wajib fardu kifayah. Bunyi wajib mula-mula setok dah. Ialah wajib lah, wajib bukan sunat. Tapi wajib ada 2, wajib fardu kifayah, wajib aini. Wajib fardu kifayah, tapi wajib. Tapi sebagai fardu kifayah, bukan wajib aini. Kemudian di hadapan dia akan ceritalah takluk kudrah ni ada takluk suluhi, ada takluk tanjizi, ada takluk qabdah. Di bawah tu dia akan cerita. Anak cerita ni apa makna takluk dulu. Bermula takluk kudrah itu. Bermula takluk kudrah. Mana di sini dicerita takluk kudrah. Dia makna takluk sudahlah, takluk kudrah ke takluk iradah ke, apa makna takluk? Iaitu makna takluk menuntut sifat. Erti menuntut sifat
bekerja sifat kudrah akan pekerjaan yang lain. Iaitu takluk kudrah menuntut sifat. Apa makna menuntut sifat? Erti menuntut sifat, kalau kita tengok ertinya lah dah. Erti menuntut sifat, bekerja sifat kudrah akan pekerjaannya. Kudrah ada khija dia. Apa khija kudrah? Mengada, meniada. Takluk, taksir, memberi bekah. Itu khijaan bagi sifat kudrah. Mana ta'alluq ni menuntut sifat, artinya bekerja sifat kudrah akan pekerjaan kudrah, mengada, meniada. Koma molek situ. Koma molek. Jangan pekerjaannya lain. Jauh. Tu pening tu. Pekerjaannya. Kena koma situ. Menuntut ni mana? Lain tu sifat pada kata menuntut. Menuntut sifat artinya bekerja sifat kudrah akan pekerjaannya. Menuntut sifat lain daripada ada kudrah di zat Allah. Apa makna? Yang pertama, sifat tuntut dia ada di zat. Ada ni. Tuntut yang pertama, sifat nak ke zat. Sifat tak hidup suku. Itu tuntut yang pertama. Ta'alluq ni tuntut yang kedua. Tuntut kepada pekerjaan. Tuntut yang pertama, sifat tuntut dia nak ada di zat. Sebab sifat memang tak boleh duduk suku, dia kena ada duduk di zat. Hak tidak tuntut kepada yang lain, yang tidak berhajah pada yang lain adalah zat. Zat tidak berhajat kepada zat yang lain. Adapun sifat yang pertamanya adalah tuntut kepada zat. Sifat kena ada di zat. Itu tuntut yang pertama. Kemudian tuntut yang kedua pulaknya, sifat itu tugas dia apa, khijaan dia apa, kudrah, taksir, memberi bekah, mengada, meniada. Iradah, taksis, menentu, menetap. Itu takluk. Itu tuntut kepada tugas, tuntut pada kerja. Tuntut yang pertama, sifat mesti ada di zat. Itu tuntut yang pertama. Jadi dia buat gini, takrif jadi payah kita ni. Jadi payah. Memang kita maklum dah. Di pembicaraan qiyamuhu ta'ala bi nafsih dahulu, yang mana Allah zat tidak berhajat pada zat yang lain. Yang berhajat kepada zat, yang tuntut kepada zat adalah sifat. Sesalah cerita sifat. Memang sifat tuntutnya nak ada di zat. Sebab sifat tak boleh duduk suku. Bagaimana? Kemudian ta'alluq ni tuntut sifat akan pekerjaan. Kudrah pekerjaan dia apa? Mengada, meniada. Iradah pekerjaannya apa? Menentu, menetap, memutus. Itu je takluknya. Tapi didatangkan pengertian takluk ni payah jadi. Menuntut sifat erti bekerja sifat kudrah akan pekerjaannya. Mengada, meniada lah. Tapi menuntut ni lain daripada ada kudrah di zat Allah. Itu tuntut yang pertama. Kudrah tuntutnya nak ada di zat. Sebab kudrah sifat tak boleh duduk suku daripada zat. Jadi sifat kudrah tuntut yang pertama ada di zat, mesti ada di zat. Kemudian ta'alluq ni tuntut kepada khijaan pula. Gitu jelah. Kita berhenti tu. Memang sifat ada di zat. Kita ta'alluq ni apa dia? Tugas dia. Khijaan sifat. Itu ta'alluq. Ta'alluq ni khijaan sifat. Yang kita nak faham moleknya, ta'alluq sifat kudrah mengada, meniada. Ta'alluq sifat iradah menentu, menetap, memutuskan. Ta'alluq sifat ilmu mengetahui. Itu nak tih. Itu tugas dia panggil khijaan. Jadi kena tahu apa berkaitan ta'alluq bagi sifat-sifat ma'ani. Semacam inilah kias ta'alluq pada sifat yang lain. Kiaslah
Sifat iradat pun samalah pengertian dia. Dan tak ada ta'alluq tak ada, melainkan bagi sifat ma'ani jua. Sifat ma'ani jua. Sini tak ada pengecualian. Sifat ma'ani termasuk sifat hayah. Sifat ma'ani jua, melainkan sifat hayah. Sifat hayah tak ada ta'alluq. Gitu. Sifat nafsiyah wujud, tak ada ta'alluq. Sifat salbiyah, qidam, baqa sampai ke wahdaniyah, 5 tu, tak ada ta'alluq. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, 7 tu maknawiyah, tak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluq, yang ada tugas, yang ada khija'an hanyalah sifat ma'ani jua. Tapi kecuali sifat hayah. Sifat hayah tidak ada ta'alluq. Dan tak wajib mengetahui beberapa ta'alluq ini kerana ia setengah dari perkara yang payah pada ilmu ini, ilmu tauhid. Tak wajib, kita kena tanda molek. Tak wajib sebagai wajib aini, tetapi tetap wajib sebagai fardu kifayah. Jadi kalau dia tak wajib, kena tanda tak wajib sebagai wajib aini, tetapi wajib fardu kifayah. Tak wajib sebagai wajib aini. Kenapa tak wajib tahu ta'alluq ni? Kerana ia ta'alluq ni setengah daripada perkara yang payah pada ilmu ini. Dengan suluhinya, dengan tanjizinya, dengan qabdahnya. Biasa dah dengar ni kita ni, suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis, ta'alluq qabdah. Biasa dengar tak? Kita main kat luar pula sekejap. Kita akan masuk balik dalam pembicaraan dia. Dia ta'alluq sungguhnya tanjizi lah. Tu ta'alluq sungguh. Suluhi ni cerita je, tapi bukan ta'alluq sebenarnya suluhi dengan qabdah ni. Dia suluhi. Suluhi ni boleh, patut. Boleh, patut. Atau suluhi. Gini kita kata. Jadi sifat kudrah Allah sifat yang qadim. Sifat kudrah Allah sifat yang qadim. Sebab sifat ni qadim belaka. Bila ta'alluq Allah berfungsi berta'alluq, bila kudrah Allah berta'alluq tu bila? Qadim juga? Tidak ada qadim. Sebab kudrah ni mengada meniada. Ada ni. Dia mengada ni dia belaga, tak akan jumpa, tak akan jueng dengan qadim. Mengada sedia kala, boleh tak? Kena tak ayat? Mengada pada sedia kala, boleh? Cuba kita fikir sikit. Mengada sedia kala, boleh tak? Menentu sedia kala, mengetahui sedia kala, melihat sedia kala, mengada sedia kala. Kan? Ke dah habis raya lagi ni. Muk raya dah habis lagi. Payah nak mikir-mikir orang kata muk raya lagi ni. Hari ni banyak pula makan hari ni kan. Jamu lah apalah. Habis kelas lagi 10.30. Boleh sapah lalu tepat tu pukul 11 kita makan hok makan apa? Hok mula-mula makan apa tu? Makan hok mula-mula. Mengada sedia kala, menentu sedia kala, mengetahui sedia kala, melihat sedia kala. Juang tak? Kena ke tak dengan mengada sedia kala? Boleh tak? Mengada akan sesuatu benda pada sedia kala. Mengada berarti barang tu tak ada asal, barulah boleh mengada, kan gitu? Jadi mengada ni sedia kala. Jadi tak jual, tak jumpa. Sebab kalau mengada akan barang yang mesti asalnya tak ada. Jadi mengadanya akan kemudian. Hak sedia kalanya tak ada sedia kalanya. Mengada mesti baru, dia tak ada mengada sedia kala. Mana ni? Cuba kita fikir, boleh tak mengada sedia kala? Tuhan meniadakan akan sesuatu benda pada sedia kala. Apabila Tuhan meniada berarti barang tu asal ada. Tuhan pun meniada. Jadi meniada ni mesti baru.
Kan? Menentu, menetap, tu sedia kala. Boleh tak menentu sedia kala? Menentu bukan buat, menetap je. Tu sedia kala. Mengetahui, sedia kala. Melihat, melihat. Melihat. Kan tadi sebut dah kan? Sama' basar bertakluk kepada perkara yang ada. Perkara yang ada ni ada yang qadim, ada yang baharu. Mana yang qadim? Zat Allah qadim. Mana yang baharu? Zat kita baharu. Jadi Allah yang bersifat dengan basar melihat akan zat Allah yang qadim. Bila Allah melihat? Bila Allah melihat? Sedia juga nah, qadim juga nah. Kita pula Allah Ta'ala mengadakan kemudian baharu. Bila Allah melihat kita? Melihat yang baharu. Ada yang qadim, ada yang baharu. Melihat, ada melihat sedia kala, ada melihat baharu. Tuhan melihat sedia kala akan zat Tuhan sendiri. Tapi Tuhan melihat kita baharu lah, sebab kita baharu Tuhan buat. Tapi Tuhan mengetahui sedia kala. Tuhan menentu sedia kala. Tuhan mengada baharu. Jadi menentu dengan mengetahui sedia kala, tidak ada baharu. Mengada kudrah baharu, tidak ada sedia kala. Melihat ada yang sedia kala, ada yang baharu. Ada ni. Melihat akan zat Allah sedia kala. Melihat akan zat kita baharu. Sifat basar qadim, melihat kita ni baharu. Ada ni. Jadi mengada tu takluk. Menentu itu takluk iradah. Mengetahui itu takluk ilmu. Melihat itu takluk basar. Ni takluk sebenar ni. Mengada, takluk sebenar, kejayaan sebenar. Menentu, ini kejayaan sebenar. Ini dia panggil takluk tanjizi. Ambil nama tu, bawah tak ada bawah tu. Takluk tanjizi. Hak nombor 2 di bawah tu. Hak bawah sekali. Takluk tanjizi dia panggil. Tanjizi dengan makna meluluskan. Apa makna tanjizi? Kudrah mengada. Iradah menentu tu tanjizi. Kudrah mengada, sedia ke baharu? Baharu. Tanjizi hadis bagi kudrah. Iradah menentu sedia ke baharu? Tuhan menentu sedia kala. Tanjizi qadim bagi iradah. Ilmu mengetahui sedia ke baharu? Ilmu mengetahui sedia kala. Tanjizi qadim bagi ilmu. Dah basar. Basar ada hak melihat tanjizinya sedia kala, ada hak melihat tanjizinya baharu. Maka basar ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Ada. Lepas tu hak kata suluhi tu duduk mana? Suluhi tu duduk mana? Suluhi ni bukan ta'alluq, suluhi ni boleh je gini. Oleh kerana Allah yang bersifat dengan kudrah mengadakan tu baharu. Sifat kudrah Allah qadim. Sifat kudrah Allah ada di zat Allah pun qadim. Tapi sifat kudrah bertakluk, berfungsi, bekerjanya baharu. Tapi kudrah qadim. Bertakluk, bekerja, berfungsi, mengada meniada tu baharu. Bilakah sifat kudrah Allah boleh berfungsi, boleh bertakluk? Bila boleh bertakluk? Boleh je ni. Bertakluk sungguh, mengada meniada kemudian. Sifat kudrah yang qadim bilakah boleh bertakluk? Katanya. Ke sifat kudrah Allah yang qadim boleh bertakluk kemudian, asalnya ada je kudrah tapi tak boleh buat gapo, gitu. Sebab kudrah mengadanya baharu. Bila kudrah boleh mengada? Bila boleh mengada? Sedia kala lah boleh mengada. Suluhi qadim. Boleh mengada sedia kala. Tapi boleh mengada ni mengada ke tak? Tak, tu tak panggil takluk sebenarnya. Hak takluk sungguhnya kau buat tu lah. Mengada meniada tanjizi hadis tu bagi kudrah. Tapi dia panggil takluk juga suluhi. Suluhi qadim dia panggil. Boleh. Boleh mengadakan. Mengadakan sungguh tu baharu. Ada ni.
Yelah dia, kita kan dua kan, hak boleh satu perkara, hak buat semua satu perkara. Kita ada duit. Bila kita ada duit, kita boleh nak beli gapa-gapa pun. Bolehlah duit kita, kan dah kita nak beli gapa pun. Sampai masa kita pun tengok benda tu. Ni satu benda, ni satu benda, ni satu benda. Dalam qabdah, dalam genggaman kita. Kau pandai kita nak beli hak mana? Kita pun beli sungguh satu benda. Hati dia panggil tanjizi. Tu pula. Baru beli sungguh. Duit hak ada asas-asas tu boleh awal-awal lagi dah. Tapi sayang. Duk sipang. Boleh dah nak beli? Boleh. Tapi sayang. Siapa masa tengok barang 2-3 barang, dalam qabdah genggaman kita nak beli hak mana-mana, kau pandai kita tak beli pun tak apa. Kita pun beli satu barang, itu tanjizi dia panggil. Gitulah lebih kurang. Samalah macam orang perempuan. Orang perempuan boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki ajnabi. Boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki ajnabi. Marilah dua orang minta. Dalam genggaman, dalam qabdah perempuan tu nak ambil hak mana? Dia pun terimalah hak seorang, dia pun berkahwin hak seorang. Tanjizinya seorang je. Boleh berkahwin belaka dua-dua. Boleh je. Buat sungguh boleh tak? Buat sungguh. Boleh tak buat sungguh? Nak kahwin dua-dua lelaki boleh tak? Hak tanjizi ni lah je. Tapi nisbah boleh belaka lah. Nak kahwin hak ni pun boleh, nak kahwin ni pun boleh. Boleh, suluhi dia panggil. Tapi hak tanjizi sungguhnya seorang je. Kan? Kena misal orang puang. Beza antara suluhi boleh dengan tanjizi. Orang lelaki tak boleh misal gitu. Sebab orang lellakinya boleh belaka nak kahwin orang puang mana. Tanjizi, boleh berapa orang, tapi tanjizi pun 4 orang je lah. Tanjizi pun 4 orang je. Tapi nak cerita mudahnya orang puang, mana-mana lelaki ajnabi boleh dia nak kahwin belaka. Boleh belaka nak kahwin. Boleh je. Tapi hak tanjizi sungguh satu mana-mana pada ni. Itu suluhi boleh je. Jadi kudrah mengada meniada tu baharu. Sifat kudrah Allah qadim, ada rizal Allah pun qadim. Bila kau sifat kudrah Allah boleh mengada, boleh bila boleh. Qadim jugalah, suluhi qadim dipanggil. Suluhi qadim. Kan? Jadi hak buat sungguhnya dipanggil tanjizi. Itu takluk yang sebenar. Sama ada tanjizi qadim ataupun tanjizi hadis. Qudrah mengada tanjizi hadis. Iradah menentu tanjizi qadim. Ilmu mengetahui tanjizi qadim. Basar melihat ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Qudrah mengada tanjizi hadis. Hal ni dipanggil qada dan qadar tu lah. Iradah menentu sedia kala tanjiz qadim. Itu dia panggil qada qadar tu. Atas 2 jalanan lah. Atas jalanan Imam Asy'ari, atas jalanan Imam Maturidi. Kang Asy'ari kan qada iradah. Kan gitu. Qadar qudrah. Tu dak lengkap lagi tu. Nak lengkapnya ke mana? Imam Asy'ari qada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Baru lengkap. Qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Baru kena. Hak kita pendek qada iradah. Imam Asy'ari qadar qudrah. Qudrah. Sebab Imam Asy'ari qada menentu pada azal. Qadar melakukan sekarang. Jadi qada iradah lah menentu. Qadar qudrah yang mengada. Dia hak pendeknya gitu. Hak panjang lengkapnya Imam Asy'ari qada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah.
Qadar kena kepada takluk tanjizi hadis bagi qudrah. Kena ngapa juga tu. Fardu ni fardu kifayah. Apa bunyi fardu kifayah ni jadi ingat. Jangan rugi kita. Kita belajar ilmu fardu kifayah. Pandai boleh pahala pandai ilmu fardu, bukan pandai ilmu sunat. Kemudian ilmu fardu ni pula ada di kita. Boleh pahala fardu pula walaupun fardu kifayah, tapi pahala fardu bukan pahala sunat. Mana? Kitab ni kata tak wajib sebagai wajib fardu ain kerana dia payah. Payah tak? Payah. Dia sebenarnya tak boleh royak awal-awal fardu kifayah. Tak royak. Tekang. Barulah tak boleh ngesong. Tak apalah. Fardu kifayah bukan fardu ain. Kalau beritahu awal-awal fardu kifayah ni jadi tak berapa sungguh dah lah. Fardu kifayah awal-awal. Erek dulu sungguh-sungguh. Biar desar dulu. Biar bererek dulu. Tak boleh nak ikut juga. Fardu kifayah je tu. Allah tak beritahu awal-awal. Kita ke Allah lah. Rasa nak pecah kepala mikir. Dia tak boleh royak awal-awal. Dia tak apa sungguh. Jadi takluk yang sebenar tanjizi. Sama ada qadim ataupun hadis. Qadim sedia kala. Hadis tengok ejaan dia di bawah tu. Ha alif da se baharu. Bukan hadis Nabi tu bukan. Itu hada ya se lain ejaan. Ni hadis. Kalau banyak jamak hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu jamak pada hadis. Hadisun, hadisani, 2 hawadis, 3 ke atas. Hadis 1. Ha alif da se. Tanjizi hadis. Tanjizi qadim. Suluhi qadim. Suluhi hadis tak ada. Balik ngapa sikitlah. Tuhan mengada baharu tanjizi hadis. Tuhan menentu sedia kala tanjizi qadim. Tuhan mengetahui sedia kala tanjizi qadim. Tuhan melihat akan zat Tuhan sedia kala tanjizi qadim. Tuhan melihat akan zat kita baru melihat sebab kita adanya baru tanjizi hadis. Jadi basar ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Qudrah tanjizi hadis saja, tak ada tanjizi qadim. Iradah dan ilmu tanjizi qadim saja. Menentu sedia kala, mengetahui sedia kala. Qudrah, iradah dan ilmu tidak ada tanjizi hadis. Ada tak Tuhan menentu sedia baharu? Ada tak Tuhan menentu baharu? Tuhan menetap baharu. Panggil gak mana Tuhan ada penetapan tambahan? Ada tak? Tidak ada. Tidak ada. Sebab menentu Allah Ta'ala selaras dengan ilmu. Jadi kalau Allah menentu tu baharu tanjiz hadis, berarti ilmu ada yang baru. Mustahil. Kalau ilmu Tuhan baharu, makna sebelum tahu jahil Tuhan. Mustahil. Tuhan mengetahui sedia kala tanjiz qadim. Tuhan mengetahui sedia kala, Tuhan menentu selaras dengan apa yang Tuhan mengetahui. Sedia kala jugalah iradahnya tanjiz qadim juga. Ada tak iradah tanjiz hadis? Tuhan menentu baharu sebagai tambahan? Tidak ada. Dah adanya rukun iman yang ke-6. Allah yang bersifat dengan iradah telah mengqadakkan, telah menentukan segala-gala perkara pada azali. Kan gitu rukun iman ke-6. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan. Telah tu dia panggil qadim. Sedia kala telah menentukan segala-gala perkara. Bila Allah menentukan? Pada sedia kala tanjizi qadim. Ni rukun mak kenang ni. Kalau Imam Asy'ari qada, kalau Imam Maturidi qadar, nama je bezanya. Tapi rukun mak kenangnya ni qudrah iradah. Iradah menentukan sedia kala tanjizi qadim. Qudrah mengadakan baharu Tuhan mengada sekarang tanjizi hadis. Akan
segala-gala perkara yang harus. Apa dia? Segala-gala mumkinun, perkara yang harus. Hak wajib tak berkait dengan kudrah Allah, hak mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ni hak fardu kifayah. Hak fardu ain kitanya, hak rukun iman kenang tu. Hak tu fardu ain kita. Allah yang bersifat al-qudrah mengada dan meniadakan segala-gala perkara yang mumkinun, yang harus. Apa benda yang harus? Ada kita, tiada kita, gerak kita, diam kita, kenyang kita, lapar, putu, hangu. Semua hak berlaku ni benda yang harus. Mari daripada mana ni? Allah yang bersifat kudrah yang mengadakan segala-gala perkara yang berlaku. Sebab perkara yang berlaku dikit semua ni hak ada depan mata kita ni semuanya perkara yang harus. Hak wajib zat Allah dan sifat Allah je. Hak mustahil tu benda tak ada. Hak depan kita ni benda harus berlaku lah ni. Hak depan kita ni benda harus berlaku. Apa yang berlaku semua ni adalah datang daripada ta'alluq kudrah tanjizi hadis. Hak rukun iman yang keenam. Allah yang kudrah yang mengadakan segala-gala perkara. Semua yang berlaku datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk mati dah terdahulunya hak sifat wahdaniyah. Sifat yang keenam wahdaniyah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Semua. Jangan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sama ada mensyirikkan Allah pada perbuatan tu kamun fasih ke, hak kafir ijma' ulama, ataupun kamu tasil, hak khilaf kafir ataupun dosa besar. Tapi itu syirik belaka tu. Mana ada perkara yang bukan perbuatan Allah. Mana memilih kita bukan perbuatan Allah, perbuatan kita sebab Tuhan letak dah akal di kita. Menggerakkan tubuh badan bukan perbuatan Allah, perbuatan kita sebab di kita Tuhan letak dah kudrah. Jadi memilih kita hak Allah separuh, hak kita separuh. Hak Allahnya letak akal di kita. Hak Allahnya jadi akal tu boleh berfungsi. Sampai saat akal berfungsi, akal memilih hak kita. Hak Tuhan belaka ke bagi dua orang panggil? Bagi dua. Bagi dua ni dia panggil bersyarikat. Hak ni panggil syirik. Syirik ni syarikat. Kongsi kerja. Kemudian hak perbuatan Allah letak tenaga di kita. Ni, letak tenaga ni, geng ni. Hak mai Tuhan ni. Lepas dia tu juga yang menggerakkan tubuh badan kita, tenaga ni lah pula. Jadi boleh bergeraknya tubuh badan kita ni hak Tuhan separuh, hak kita separuh. Ini syirik pada perbuatan orang panggil. Ha ni kau dari hak khilaf ulama kafir tu sebesar ni. Dan kita ahli sunnah jemaah kan ni. Kita berpegang dak Tuhan jadikan akal kita boleh berfungsi. Kita berpegang kerjaan Tuhan tu. Kita berpegang dak Tuhan bubuh gagah di kita. Kita berpegang tu kerjaan Tuhan. Tapi saat akal kita berfungsi menilai memilih, semuanya perbuatan Tuhan. Saat kita menggerakkan badan kita, semuanya perbuatan Tuhan. Itu barulah keesaan pada perbuatan. Pergi pada rukun iman keenam, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Tak ada syirik-syirik pada perbuatan, tak ada. Dia timbul-timbul yang mensyirikkan pada perbuatan ni, mereka yang hanya menghafaz rukun iman yang keenam tanpa memahami, sama telah nak berpegang. Kalaulah betul benar kita memahami rukun iman yang keenam, yang kita nak jaga hanya jabariyah. Keesaan pada perbuatan tetap dah kalau kita faham rukun iman yang keenam. Mentauhidkan pada perbuatan, kalau kita faham rukun iman yang keenam, tak ada apa-apa dah, beres dah. Simple saja, mudah, tapi faham molek rukun iman keenam. Apa rukun iman keenam? Segala-gala baik dan jahat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Tengok tu.
Kita sama rukun main kenal. Segala-gala baik dan jahat datang daripada ketentuan iradah dan perbuatan kudrah. Kan gitu? Segala-gala yang berlaku baik ataupun jahat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau kita pendek laginya, segala-gala daripada Allah. Dan segala-gala daripada Allah, apa lagi kita nak? Kalau kita faham kok, tak ada benda lah. Hak Tuhan belaka lah. Hak Tuhan belaka lah. Itu rukun main kenal. Itu keesaan pada perbuatan. Tak faham sekarang ni. Bilang saja je. Niat baik, jaga molek, jangan menyekutukan Allah pada perbuatan. Jangan jadikan Allah ni ada sekutu. Sebab itulah contoh ayat surah Furqan ayat yang kedua. Ayat yang pertama, ayat yang kedua. Allazi lahu mulkus samawati wal ard walam yattakhiz walada walam yakul lahu syarikun fil mulk. Ingat baik. Walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surah Furqan ayat kedua. Allazi lahu mulkus samawati wa ard, yang mana milik Allah kerajaan di langit, kerajaan di milik Allah. Kita kemas itu. Walam yattakhiz walada, dan tidak menjadi adalah akan anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada bagi Allah sekutu pada kerajaan Allah. Pada kerajaan Allah, pada pemerintahan Allah tidak ada sekutu. Wa khalaqa kulla syai', wa khalaqa kulla syai', dan menjadi oleh Allah akan semua perkara. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu bagi Allah pada kerajaan Allah, pada pemerintahan Allah di langit di bumi. Hak Tuhan belaka, tak ada sekutu. Kalau kita buka dalam pimpinan rahmat, di ayat itu pimpinan rahmat mengatakan Allah menegaskan kekuasaan Allah, menegaskan keesaan Allah yang menjadi asas tauhid kita. Asas tauhid kita. Dalam tafsir pimpinan rahmat, buku surah Al-Furqan ayat kedua, di bawah tu dia ada buat nota kaki. Allah menegaskan dalam ayat itu akan kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Tak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan Allah, tidak ada. Allah lah wa khalaqa kulla syai', Allah yang menjadikan semua perkara. Ayat tu menegaskan kekuasaan Allah, keesaan Allah yang menjadi asas kepada tauhid kita. Tak ada ni habis. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada bagi Allah sekutu pada kerajaan Allah. Tidak sekutu sama ada dengan manusia, sama ada dengan malaikat, tidak ada. Kesemuanya datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada hukuman kenal. Segala-galanya. Dah kalau gitu kok Tuhan belaka dah kita apa lagi? Dah kita apa lagi? Tak ada lah kitanya. Dah berlaku, itulah pekerjaan Tuhan. Ni kena timur macam dah macam tunggu kayu. Apa Tuhan buat kita tunggu kayu ke? Tuhan buat kita manusia, Tuhan gerakkan kita, Tuhan diamkan kita, Tuhan gerakkan kita, Tuhan diamkan kita, apa tunggu kayu? Kalau Tuhan buat kita tunggu kayu, Tuhan buat kita tiang masjid itu, Tuhan buat jadi diam sok mau tunggu kayu tu. Diam sok mau tiang masjid tu. Tuhan lah buat diam tu. Dan kita Tuhan buat gitu ke kita? Tuhan buat kita manusia yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan diamkan, semuanya bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Semua hak dia belaka Ni kalau faham molek di rukun iman ke-6. Cuma nak kena jaga. Takut jadi Jabariyah tu je lah.
Kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Kita wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi ingat baik, pilihan dan perbuatan jangan sampai mensyirikkan Allah. Jangan sampai mensyirikkan Allah. Pilihan hak kita, perbuatan hak kita. Syarikum fil mulk, orang panggil ni sekutu ni. Ni orang panggil kamu tasir pada perbuatan ni, syirik gitu. Walaupun kita wajib isbatkan di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Saya dah sebut sok modah. Kena letak molek hak rukiman kenang tu. Apa panggil apa? Mati stand ke apa? Ha? Mati stand ke cok ke petri. Petri apa panggil? Bukan puteri. Mana? Apa panggil? Petri. Ga tu apa dia panggil? Ha? Apa panggil apa? Noktah. Pada noktah. Pada noktah. Mati di hukuman kenang. Segala-gala qada dan qada Allah. Segala-gala qada dan qada Allah. Termasuk pilihan kita, qada dan qada Allah. Termasuk perbuatan kita, qada dan qada Allah. Walaupun ahli sunnah wajib kita isbatkan di akidah, kita ada pilihan dan perbuatan, tapi duduk di bawah wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan semua perkara. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tak ada sekutu. Ingat baik tu. Ni orang ni kan, tu ustaz ayat Quran banyak duk sandar kita. Kita tak sedut direct pada ayat Quran lah kalau jahil seumpama tu. Kita duk cerita ayat Quran banyak sandar kepada kita. Sebab tu kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi ayat Quran awak kata dia belaka, nak bermana pula? Sebab tu kita nak direct pada Quran sendiri tak boleh. Ni ada orang ustaz, dia kata dah ustaz, kan banyak ayat Quran duk sandar kita kan. Dah ayat Quran awak kata Tuhan macam sanding. Walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan. Bukan Tuhan tanya lagi, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, adakah daripada penjadi selain Allah ada lagi ke? Selain Allah yang menjadikan? Tak ada. Hak Tuhan belaka. Qul kullu min indillah, kata alimu yang Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Itu ayat yang kata Tuhan belaka. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan semua perkara. Ni kadang-kadang dia kata tu ayat Quran. Sandar kita tak boleh nak direct pada Quran sendiri. Akhirnya jadi Qadariyah, jadi Jabariyah, beriman dengan separuh ayat. Dah oleh kerana ayat menyandarkan perbuatan kepada hamba, kita pun berpegang kita ada perbuatan mutlak, berarti kita kufur dengan ayat yang kata Tuhan belaka. Zalikumullahu rabbukum, yang demikian sifat-sifat kekuasaan Allah apa semua. Rabbukum, Allah Ta'ala, bermula Allah Ta'ala lah Tuhan kamu, Tuan kamu Allah Ta'ala ni. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan ia, melainkan Allah. Siapa Allah? Tuhan Allah, Tuhan ilah pun Allah. Rabb Tuhan Allah, ilah Tuhan yang berhak disembah Allah. Siapa Allah? Yang menjadi Tuhan Rabb kita, yang menjadi Tuhan ilah kita. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan kita? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan semua perkara. Ada ayat terlalu mana pula? Oh, konon-konon ayat Quran yang kata sandar kita, dah ayat kata hak Tuhan belaka. Atau kena balik kepada ulama yang menyusung pegangan kita ahli sunnah macam mana. Sebab pegangan ahli sunnah kita beriman dengan sekalian ayat Al-Quran. Jangan beriman separuh, kupur separuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Adakah kamu beriman dengan sebagian ayat dan kamu kufur dengan sebagian ayat?
Ayat bersandar kepada hamba, kita beriman. Ayat yang kata Tuhan belaka, kita nak kufur pula. Ayat awak kata alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat awak kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita nak beriman dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Tu Tuhan kata kita lah mutlaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin, tak mau beriman. Tuhan ni Rabb, Tuhan ni Tuan. Allah Ta'ala ni Tuan. Hak dia belaka, tak mau beriman. Inilah konon-kononnya nak pakai direct pada Quran sendiri. Kita ambil sebagian ayat, kita kufur sebagian ayat, gunakan kita amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik pada pegangan hak disusun. Kalau usun direct pada Al-Quran, kita nak direct tak mampu. Payah nak terima. Lepas tu kita ni orang beriman dia kena ada dua. Rububiyah kena ada, uluhiyah kena ada. Barulah beriman kita. Rububiyah. Mana rububiyahnya? Kita mengesakan Allah pada perbuatan. Ketunggalan Allah pada perbuatan. Tiada yang menjadikan malaikat Allah Ta'ala juga. Itulah rububiyah. Allah sebagai Tuan. Hak dia belaka. Kena adalah rububiyah tu. Barulah sah iman kita. Barulah iman kita iman tak ada khilaf ulama. Orang ni cerita juga rububiyah, uluhiyah. Uluhiyah ke ubudiyah ke, tapi tak faham sekarang. Digi kok lain kadang-kadang cerita rububiyah uluhiyah ni. Hak rububiyah itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu rububiyah kita ni. Hak Tuhan belaka. Sebab Rabb Tuan segala-gala hak dia. Lepas tu saya sebut semua simple, mudah. Mati di rukun iman kenal, noktah di rukun iman kenal. Jangan duk ngapa duk bilang saja. Mana segala-gala baik dan jahat datang daripada qada dan qadar. Qada apa? Ketentuan Allah. Qadar apa? Perbuatan Allah. Segala-gala perbuatan Allah. Sampai masa pilihan hak kita, perbuatan hak kita. Dan mana kata segala-gala Tuhan? Bukan main kenal. Mana tu? Hak Nabi kata wabil qadri kullihi, kulli. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim. Nama mana? Semua hak Tuhan. Tu kata semua Tuhan yelah, tapi takkan pilihan perbuatan pun hak Tuhan juga. Hai kata susah. Semua hak Tuhan yelah, tapi dia pecah pula. Pilihan bukan Tuhan, perbuatan kita bukan Tuhan. Jadi hak ada di kita sekarang ni bukan Tuhan lah. Siang malam bukan Tuhan lah. Ke mana? Hak ada di kita ni apa sekarang? Pilihan perbuatan, pilihan perbuatan, bukan gitu. Hak ada di kita siang malam apa dia? Pilihan kita, perbuatan kita. Pilihan kita, perbuatan kita. Jadi bukan kalau bukan hak Tuhan, benda hak Tuhan. Benda apa hak Tuhan? Itu Tuhan seumpama tu, Rabb seumpama tu. Kan jauh sesak tu. Ni panggil sesak barat ni. Pada sesak barat. Ni bukan sesak barat tu, sesak timur, barat, utara, selatan tu. Sesak barat tu sebelah je. No. Sesak barat, timur, utara, selatan. Tak pakai gawak amat ibadat. Habis sesak dah ni. Mana asas kita? Kekuasaan Allah. Hak Tuhan belaka mana? Mana asas kita? Keesaan Allah. Tak ada sekutu bagi Allah. Termasuk pada perbuatan. Mana? Itu asas tauhid kita. Ada ni barulah ada usuluddin, ada tapak agama. Tak ada sebab cakap agama lah. Tak ada agama. Nak gimana lagi? Cuma kita nak jaga hak jangan jadi Jabariyah tu. Kita pun berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat baik.
kalau gitu Jabariyah memang hakikinya Jabariyah. Memang hakikinya Jabariyah. Hakiki dia memang. Tak ada Tuhan belaka. Tapi kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana ayat menyandar perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Quran banyaklah duk sandar kepada hamba. Kadang-kadang ayat tu cerita pula. Kalau kita tengok pada zahir ayat tu kok, kita kata kok tak ada lah hak Tuhan ni. Tak ada Tuhan kalau cerita pada zahir ayat. Mana contoh zahir ayat hak Tuhan kata, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Tengok, kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Dan betapa kufur kamu walahal dibaca akan kamu akan ayat-ayat Allah dan bersama dengan kamu adalah Rasul Allah. Betapa kamu kufur. Tengok tu kan, tak ada Tuhan langsung situ. Mana ayat tu kan? Ayat kata mereka yang kufur. Tu tengok Tuhan sandar kepada hamba belaka tu kan. Mereka yang fasik, mereka yang zalim. Tuhan sandar kepada hamba. Siapa siap? Tuhan tanya pula, wa kaifa takfurun, betapa kamu kufur walah dibaca atas kamu akan ayat-ayat Allah. Betapa kamu kufur, macam tak ada Tuhan langsung situ. Tuhan bersoal benar kepada orang Mekah tu, kenapa kamu kufur? Dan situ tak ada Tuhan tau. Tak ada lah, kamu lah yang kufur. Bukan Tuhan tanya pula, takjub pula. Tuhan tanya pula, betapa kamu kufur? Pelik sungguhlah, kufur lagi kamu. Dibaca ayat Quran kepada kamu, Rasul pula bersama dengan kamu, kufur lagi kamu. Kan pelik bunyi tu kan, ayat pelik tu kan. Kufur lagi kamu setara tu. Mana? Nampak tak? Ada Tuhan tak situ? Tak ada Tuhan kufur ni. Hak orang Mekah tu ni. Nak pakai zuhri ayat. Yalah. Patut ayat lain mana pula? Ayat lain banyak pula. Ayat Quran ni banyak. Man yahdillah wa man yudlilhu. Tengok tu. Man yahdillah, sesiapa yang berhidayah oleh Allah. Wa man yudlilhu, sesiapa yang menyesatkan oleh Allah. Allah yang berhidayah, Allah yang sesatkan. Jadi orang kafir ni siapa yang sesatkan? Allah. Kan kita nak baca ke dalam apa ni, Kahfi dah. Kahfi kita dah baca ayat tu kan. Man yahdillah wa man yudlilhu, apa semua tu. Bukan dalam Kahfi. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida ke apa tu. Kau banyak dalam Quran kan. Man yahdillah wa man yudlil, sesiapa yang berhidayah oleh Allah Ta'ala, sesiapa yang menyesatkan oleh Allah Ta'ala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Ayat lain pula, sesiapa yang berhidayah oleh Allah, sesiapa yang menyesat oleh Allah. Orang kafir tu siapa yang sesatkan dia? Allah Ta'ala lah. Baik buruk datang daripada qada dan qadar Allah. Tapi ayat macam tak ada Tuhan. Betapa kufur kamu. Kata-kata dari ambil saya ayat Quran banyak. Kita tak berhenti ayat Quran pun, tahu baca saja pun, takkanlah kita tak reti rukun iman yang keenam. Iman keenam segala-gala daripada qada qadar Allah. Tu je. Baik ke jahat ke, qada qadar Allah. Cuma ada segi adab pula, jahat jangan nak sandar ke Tuhan. Apa? Pergi cerita tu pula.
Segala-gala hak Tuhan belaka, tapi kita wajib disebabkan di akidah, letakkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan jangan duk lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Mama kata payahlah kadang-kadang walaupun benda tu simple. Taufik hidayah, pemahaman, reti tak reti, kesemuanya datang daripada Allah, bahagian masing-masing. Tuhan kehendak kebaikan, Tuhan akan beri pemahaman. Tuhan tidak kehendak kebaikan, bukan Tuhan tak beri pemahaman, Tuhan tak buka hati pun nak belajar. Nabi kata dah kan, yuhamul su'ada wa yuhramul ashqiya. Nabi kata ilmu pendahuluan kepada amal, wal amalu tabi'un. Nabi kata amal ialah mengikut ilmu. Amal mengikut ilmu. Ilmu ni menjadi imam kepada amal. Ilmu ni pendahuluan kepada amal, imam. Amal ialah mengikut ilmu. Tapi Nabi kata akan dikenakan ilmu kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal bahagia, dan akan dihalang ilmu daripada orang yang ditakdirkan pada azal celaka, ahli neraka. Sebab itulah kita ni, kalau Tuhan beri kekuatan ke kita nak belajar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada orang nak cakap nak pujuk kitanya. Hanya kita baik sangat, keluarga kita sendiri, isteri kita sendiri, suami kita sendiri. Ada sampai peringkat suami hantar, suami ambil, suami hantar, suami ambil. Dia lagi tangkap lain. Dan suami tu kerja ke? Pecing dah. Lepas tu dia pergi mana? Dia pergi cari kawan dia lah bersembang. Tapi tak mau belajar, tambuk. Lepas tu warna dah dia kata, warna apa? Kita isteri tak ada tanggungjawab tu, dia dengan Tuhan lah. Tapi bersyukur dah dia nak atar, dia nak ambil. Dah boleh pahala dah dia atar, dia ambil. Boleh pahala lah kalau dia ada usuluddin. Kalau dia tak mau belajar, dia jahil ilmu agama, tak ada pahala. Tapi alhamdulillah kita boleh belajar, sudah lagi yang kita. Lepas tu dah cakap nak pujuk, dia tak mau juga. Bahagian masing-masing. Kita kena redok lah. Tapi kalau kita nasihat, kita berdoa tu pahala kita pula situ. Kita berdoa, kita boleh pahala. Kita nasihat, kita boleh pahala. Dah lah. Lepas tu jadi tak jadi, semua taufik hidayah milik Allah. Selesai. Oh, dia kata baik sangat tok lelaki dia. Dengan dia pun baik, dengan anak cucu pun baik, dengan orang pun baik. Semayang cukup 5 waktu, berjemaah pun rajin. Tapi kalau belajar dia tak ambuh. Nak tegur ni. Atau mari ambil. Atau mari ambil. Tapi saya cerita ni bukan di Bukit Payung. Kalau kena kebetulan ada berlaku di Bukit Payung, minta maaf banyaklah. Saya tak akan cerita kalau benda tepat tu, saya cerita benda tepat lain. Saya tak akan cerita benda di tempat tu. Saya akan cerita benda tempat lain. Kalau kebetulan ada juga di tempat tu, kebetulan lah. Jadi waktu saya cerita ni tak berkait dengan yang hidup dan yang mati. Takut ada sungguh kan, kalau ustaz ni kata kita dah ni, kita lah tu lelaki atau tu lelaki ambil. Dah saya cerita tempat lain. Masa ni saya dah tahu tak ada gitu tu. Tapi nak cerita dia tambah belajar. Tuhan takkan beri ilmu, takkan buka hati. Ada ni. Tak pelik. Orang masjid yang belajar pun tak pelik. Ni duha ni, kalau nak mari juga kena percung, pandai kena sengaja mari. Kena percung, kena sengaja mari. Kuliah maghrib pun orang boleh balik lagi, isyak dia mari pulang. Berjemaah cukup 5 waktu. Tarawih dia duduk depan sekali. Tapi kalau orang ngajar maghrib, dia akan balik, isyak dia mari. Gitulah amalan dia ni. Kalau orang kata apa ayah haji tak tunggu, macam-macam alasan dia buat. Tapi dia tak kata apa. Dia tak menuduh pada siapa-siapa. Dia tak menuduh pada orang ngajar. Dia tak menuduh pada orang belajar. Dia tak kata orang ngajar tu tak pandai. Dia tak pernah kata. Tu orang belajar tak ada amal belakang. Dia tak pernah kata.
Dia tak pernah kata pada orang mengajar. Dia tak pernah kata pada orang belajar. Tapi dia tak mau belajar. Nak kan? Atau nak buka hati dia. Bukan kadang-kadang orang berkenaan masjid pun tak mau belajar. Orang berkenaan dia duduk belakang. Ni hok jenis hok tu siok lah jenis cara barang tu, cara ni kemah dapur tu, kemah pinggang, kemah ni. Dia cara orang belajar dah duli. Dia bersembang duduk di belakang. Dia tak macam cara orang aja. Tapi dia tak lari, dia buat kerja dia. Kerja dia dah sebagai tok siok. Dia tak duli orang aja. Orang berkenaan ni orang hok bertugas. Dia tak duli. Dia kerja dia duduk sembang belakang. Orang ada cara langsung. Sudah dah mengajar dia pun naik. Gitu je. Tak ada. Kita tak ada. Kadang-kadang dengan Tok Imam, Tok Bilal pun tak mau belajar. Senyap masuk dalam bilik. Buat apa dalam bilik? Ada hak main komputer. Tak payah. Sungguh ni cerita betul. Ada hak ngaji Quran, ada kena dia hafal Quran, hidup ngaji Quran. Tidak duli lah ngajar tauhid fardhain, tidak duli ngajar fiqh fardhain, tidak duli di semayang udah. Bukan comel semayang dia. Tak ada ilmu fiqh semayang dia. Udah semayang. Ngajar tasawuf ni tak mau duli, tak mau. Tu imam tu tak mau. Sampai ke ada masjid terpaksa buat penetapan dalam mesyuarat, tu imam tu bila kena duduk luar, tunggu orang ngajar. Jangan ngajar. Ada tu imam, orang ngajar dia pun balik ke belakang, balik rumah dia. Ada tu imam, orang ngajar dia pergi kedai kopi. Dia tak cara. Sebab apa? Dia bertugas dianya mengimami solat maghrib dan solat isyak. Dia tak ada tugas untuk belajar. Sebab itulah pejabat agama kena bagi gaji pula. Gaji imam suku. Gaji ngaji belajar kuliah maghrib suku. Baru tunggu. Dia bagi tugas dia tu imam dia. Sebab pekat tu. Dari pandai ke dak? Anak makmum kata, tanya bab tauhid tak reti, tanya bab fiqh tak reti. Dia ngapal Quran je. Tanya bab tasawuf, gelak gambar anak makmum kata. Tapi nak belajar ke dak? Bukan kata nak pergi cari. Ada setengah imam, kalau dia tugas dia pergi kelas mana-mana. Kalau dia tugas tempat tu, dia ngaji tempat tu je. Tanya tak tugas, dia tak akan tunggu tempat dia. Dia akan cari ilmu di masjid-masjid lain. Ni hok nak gitu. Tapi gitu kita kata. Atas bahagian masing-masing. Hakikinya atas bahagian masing-masing. Kita tuan buka hati nak belajar, alhamdulillah. Orang nak belajar ni pun setengah-setengah tu tak ada dalam perancangan dia pun nak belajar. Dia punya patchingnya perancangan lain. Tak ada dalam jadual hidup dia, tak ada belajar. Dalam minda dia tak ada belajar. Tiba-tiba kena Tuhan wih ke dia jadi nak belajar. Istiqamah pula belajar. Itu bahagian dia. Itu bahagian dia. Kan? Betul lah, kita tak usah duk using lah. Kalau tak belajar tu, kita nasihat kodoh-kodoh. Beri peringatan kodoh-kodoh. Lepas tu, segala-gala. Qada Allah Subhanahu wa taala. Kita relax kan, tenang, boleh senyum semua. Ustaz itu orang tak mau belajar, tak ada masalah, bahagian masing-masing. Lepas tu nasihat je lah kalau kita macam-macam. Dulu-dulu ni mengajar, jadi ngaji Quran, dekat je ngaji Quran. Dia berzikir, dekat je dia zikir. Nak cabur, nak gapo tak tahulah. Tak mau belajar. Masjid-masjid kita ada tak? Mengajar je dia ngaji Quran. Wallahu a'lam pun tutup Quran. Dia seorang je buat gitu. Dia tak mikir dah orang lain duk dengar belaka. Aku seorang ngaji Quran ni kan tak normal tu kan. Bagian dia gitu. Dia mikir kau tu. Dia mikir aku hak bagus sebab aku ngaji Quran. Hak lain tu duk dengar belaka tu tak bagus tak ngaji Quran. Dia mikir gitu orang kali. Dia nak kata kan. Hak yang kata tu berbentuk nasihat. Lepas tu segala-gala datang daripada Allah Subhanahu wa taala tu. Sebab dia kata Allah lah, orang yang kita dok sangka-sangka bila cerita bab ilmu tiba-tiba dia minat. Hak anak beranak dia, hak saudara mak, hak kawan-kawan dia. Kalau kita nak cerita mula-mula ke dia tu rasa macam ambil tugas sudah dia kata gelak gambar ni. Bab ilmu, molek-molek ada dia nak.
Teruk molek-molek ada. Teruk molek-molek ada. Ada orang yang mana kita kira boleh bergandingan lah, dia kata sama-sama belajar, tambuh belajar. Mana kata kan? Dia kata keluarga dia lah, kawan-kawan sekerja dia yang mana pada anggapan dia boleh bergandingan pakat belajar, tambuh. Dari belajar ke apa? Sehari-hari 2-3 guru Quran dia pergi ngaji. Ngaji kitab tambuh. Ngaji kitab tambuh. Ngaji Quran dia ngaji. Ngaji Quran ngaji. 2-3 guru dia ngaji Quran. Tapi ajak ngaji kitab tauhid perkata saya tambuh. Lepas tu dia cerita, oh saya semalam ngaji Quran. Oh saya semalam gitu pasal tu. Pasal tu. Ada pasal jenis pasal gitu. Banyak ngaji Quran. Kalau jumpa ke ustaz semalam saya bangun lewat sikit lah boleh ngaji Quran. Allah kata wayak benda lah kita. Kita ni pula nak alih tajuk cakapan tu takut. Lah. Kerana tambah. Dikurniakan ilmu kepada mereka yang ditakdir kepada azal bahagia dan dihalang ilmu daripada mereka yang ditakdirkan pada azal celaka. Itu je. Sama sekali ilmu pegangan. Oh, ilmu pegangan kata mau ngaji ada benda lah. Bukan kata ilmu pekot, ilmu tasawuf ni tak apa, jangan 3 tu fardu ain. Tapi itu sama sekali ilmu pegangan. Tapi tak dia bagian masing-masing. Belajar menjadi guru yang besar, menjadi syekh yang besar. Kalau ilmu fiqh dengan dalil-dalil lengkap, pergi pada ilmu pegangan, hukum iman ke-6 pun tak luluh. Ini benda realiti. Saya sendiri sampai ke mari ke Dungun, saya pergi nak dengar dia punya pengajaran. Pergi Dungun jauh dah tu. Pergi cerita bab hukum akad kemah. Kemudian dengar dari aikin bab rukun iman kenang terpeso. Masa tu tak ada cerita bab pegangan, cerita bab hukum akad fiqh lah. Kena pegangan pun tak luluh. Yang kita pergi jembur sampai ke Dungun, kita pergi jembur. Itulah bagian dia gitu. Bagian dia. Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui saja. Allah hanya mengqadakkan kelahiran kita dan kematian kita. Hal lain Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Kalau Allah telah menetapkan segala-gala, kalau Allah telah memutuskan segala-gala, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul dan ceramah dia dan dia aikim? Apa perlu lagi Allah, apa betul lagi kita merisik kalau Allah telah memutuskan jodoh kita? Apa perlu lagi kita bekerja kalau Allah telah memutuskan rezeki kita? Oh, tak ada rukun iman kenang. Dah mana qada Allah? Kelahiran dan kematian juga. Jadi kita lahir hari tu qada Allah. Kita mati nanti qada Allah. Kita hidup 40 tahun, kita hidup 50 tahun, kita hidup 60 tahun, tidak ada qada Allah. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui sahaja. Dan mana hukum yang kenang? Hukum yang kenang kitanya segala-gala daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Ketentuan bukan mengetahui. Kalau kita baca dalam Yasin itulah, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya pekerjaan Allah, iza arada syai'an, apabila menghendaki, apabila telah menghendaki dengan fi'il madi, isyarat pada ta'alluq tanzih qadim. Allah menentukan pada azal. Iza arada, bila menghendaki, bukan bila mengetahui. Itu iradah. Mengetahui itu ilmu. Dinafikan iradah. Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan. Allah hanya menetap kelahiran dan kematian kita. Di tengah tu tidak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Dah? Baru dia aikin. Sekarang ni banyak fahaman seumpama ni. Banyak fahaman seumpama ni. Saya ada hak keratan hak jawapan persoalan akidah dalam soal khabar. Saya ada simpan.
Orang-orang doktor-doktor yang berkenaan, orang-orang yang title tinggi dalam agama. Pergi pada bab rukun yang kenal, saya nak pergi. Dia tak sama dengan Fatani. Fatani cerita rukun yang kenal ni kau. Sebab itulah setengah-setengah tu guru daripada Fatani, dia mari tempat kita, dia tak berapa tupu mana bab ketentuan dan perbuatan Tuhan ni. Dia cerita sekitar lalu je. Sebab dia kira tu benda cerita dah benda asah. Dia cerita lebih-lebih lah. Nak cerita rukun iman, tak payah dia mari jauh dari Fatani nak cerita rukun iman. Oh tu pada orang sini dia ngajar rukun iman dah kadang-kadang gitulah. Dia cerita agak penambahan, peningkatan ilmu lebih tinggi. Dia tak tekan bab rukun iman kenal. Siapa? Itu benda asal je. Tak cerita dah tu. Apabila diberi maklumat bergam-gam, dia pun setuh bab ketentuan jahat. Sebut setuh bab ketentuan jahat je, bergelampau ahli jemaah. Kejut tu kan ngajar ni pula. Warna pula. Minggu depan mari pula beri penerangan pula ketentuan jahat. Kadang-kadang hak pengalaman saya ketentuan jahat ni, kalau bos sekali dua tu tak jadi apa. 10 kali 100 kali barulah nak boleh terima pun. Tapi teguh ni kejut lah. Apa benda ni orang Terengganu ni? Ketentuan jahat tu kan rukun iman kan. Lepas tu dia orang tak tekan mana. Sebab dia orang kira tu asas saja. Kira-kira orang semayang, orang puasa, orang pergi Mekah. Ni kita orang Islam ni, orang Terengganu, Kelantan kau orang baik-baik. Orang seumpama ni kalau bab pegangan tak sebut dah lah. Itu pada anggapan Tok Guru. Itu mereka tak berapa tekan mana. Sebab dia pandang zahir, orang semayang, duduk sejid, ada benda hak bab rukun iman. Kena bila beri dengar hak rakaman, hak kata orang-orang berkenal hak hebat-hebat, hak menafikan iradah Tuhan, hanya mengetahui Tuhan je, kejut macam mana dia bawa begitu, ngaji jauh tu ngaji Mekah, ngaji Mesir tu, macam mana dia pegang gitu. Wallahualam macam mana. Kitanya bahagian masing-masing. Itu dia panggil ujian akhir zaman. Dalam bab pegangan, maknanya orang-orang berkenaan pun kadang-kadang ada juga yang tak lulu. Lepas tu dalam kitab Tashilu Tu'afat, hak karangan almarhum Tok Diskan. Almarhum Tok Diskan mertua kepada pengarang kitab Al-Misbahul Munir. Datuk mertua kepada Baba Ismail Sepanjang. Baba Ismail Sepanjang berkahwin dengan cucu Tok Diskan. Tok Diskan tuku pada Baba Ismail Sepanjang. Dalam buku Tashilud Du'afat, mana bertuahlah kita ni, kalau diberi taufik dayah oleh Allah, nak belajar ilmu pegangan, ilmu hak pertama-tama ni, bertuahlah kitanya, nak menyelamatkan kita daripada kekal neraka Allah. Kalau pegangan tu kan terpesong, kufur, kekal neraka selama-lamanya, walaupun sepanjang puasa tak tinggal sekalipun. Kemudian dicerita pula di situ, yang mana terpesong pegangan, kata almarhum Tok Diskan, daripada mereka yang tidak disangka-sangka. Daripada mereka yang tidak disangka-sangka. Macam mana kita nak sangka dia terpesong, dia orang lebih, lepas tu kata dengar boleh pergi lagi ya. Nak pergi dengar banyak, pas dengar pergi lagi. Mana kita sangka pegangan dia seumpama tu. Dengar kemudian baru tahu Allah. Ini Tok Diskan kata, terkadang hak terpesong pegangan daripada mereka yang tidak disangka-sangka. Orang lebih-lebih dalam agama. Ni kalau setakat uniform je comel rupa agama, dia main sejid surah zahir. Ni tak pelik akhir zaman ni. Tak pelik. Tapi macam mana tak embuh belajar. Itu bahagian masing-masing. Sebab tu saya cerita di Masjid Abidin, hak bab qada qadas tahun 4 bulan lebih. Saya ramai jumpa orang tua-tua.
Dia kata nak jumpa, dia kata jumpalah, jumpa yang tak itulah jumpa kat kematian. Dia tanya siapa tu, dia tanya. Royak, dia pergi mari jumpa lah orang tua. Kita budak-budak ni, budak pula. Kita budak lah nak banding dengan dia orang tua. Tapi saya dok tua lagi, muda lagi. Tak, kita kira orang tua tu kita muda lah. Kira orang tua tu dia mari jembu, kita pun segan kadang-kadang. Dia orang tua, Tok Imam, orang-orang berkenaan. Dia kata dia ikut semua tu hak Masjid Abidin tu. Hak ustaz sebut tu dia boleh ngapa dah, dia kata. Dah ulang sama. Orang ngajar di masjid dia royak kau ngajar ustaz, saya malah kami, saya minta maaf. Saya nak dengar radio. Tapi tak tahulah macam manalah dia tu imam. Orang kita tengok kok, orang ada nur, ada cahaya lah. Orang ada adab, orang tua. Dia kata dia kenal, dia kenal. Saya duduk jauh, saya duduk kat kubur, dia kenal. Dia tanya anak beranak dia, anak sepupu dia gitu, siapa tu? Pasal saya kenal tu, dia kata dia kenal. Banyak nama dia jumpa lalu. Dia tak pernah tengok pun, tapi dia kata dia kenal. Dia rasa macam dia kenal. Hak dia kenal suara. Hak masa kubur tu saya dah cakap nak suara kat mana. Kita dah tengok orang ke bumi, tapi dia kata dia kenal. Dia berasa macam kenal. Tu dia tanya, siapa? Mana pun dia ambil sungguh tu. Tapi dia belajar dah tu, dia kata saya belajar sangat waktu kata dia daripada muda lagi belajar bab ni, bab pegangan ni. Tapi nak dengar juga walaupun hak dia dah. Bukan kata dia dengar tu baru faham, baru pegang situ dah. Mana pegangan dia dah. Tapi dia suka dengar. Setahun lebih hak sama pun dia suka dengar. Orang ngajar di masjid dia royak aku ustaz minta maaf. Malah kami saya nak dengar radio. Padahal dia terkena dia orang tua dah, pegangan dia dah, tak dengar dah, tapi dia suka dengar. Tu hak bab pegangan. Tenang boleh setahun dua, lagi Masjid Abidin saya masuk pula bab tu. Seolah tak, bukan sebab maklum balah tu memang malah kena ambil kira molek nak ambil kira molek. So, sekali mikir tak mau ngajar pekoh, kali mikir tak mau ngajar tasawuf, ngajar tauhid sudah apa mikir gitu mana tak boleh. Pekoh fardu ain, tasawuf fardu ain, bukan tauhid saja, tapi sekali-sekali mikir. Taklah, simple, mudah, rukun mek kenang sahaja. Segala-gala perkara, baik ke, jahat ke, daripada qada dan qadar Allah, daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ketentuan Allah kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Perbuatan Allah kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Biar lekat gitu. Kan? Boleh tak lekat gitu? Itu je lah hak rukun iman yang keenam. Ini kita akan bicara di kudrah, iradah, dan pergi pada ilmu. Panjang iradah panjang dalam kitab kita ni, dan kitab Fatih Faridah ni. Dan kita mulai dengan sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Mati molek mengesakan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Jangan sesekali mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, termasuk mensyirikkan Allah pada perbuatan. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Tidak ada bagi Allah sekutu pada pemerintahan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi duduk bawah kerajaan Allah. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu, semuanya datang daripada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah adalah Rabb, Tuan kepada sekalian alam. Tuan ni yang memiliki, yang mengatur, yang menyusun. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat, muwafaqah, selaras dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'alluq kudrah kepada mumkinun yang harus jua, dan tidak ta'alluq ia kudrah Allah kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.